Untuk pengetahuan korang, pintu bilik Arushi kebiasaannya berkunci dan pintu bilik itu adalah self-locking. Pintu hanya boleh dibuka daripada dalam dan kalau nak buka daripada luar, kena ada kunci. Hello korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni dan kepada yang belum subscribe lagi, sudi-sudikanlah tekan butang subscribe dan notification tu supaya kalau aku ada upload video, korang boleh terus klik dan korang boleh tengok lah. Pada kali ni aku nak share dengan korang satu kisah yang agak pelik tapi benar. Kisah ni lebih kurang sama macam John Bennett. Pembunuhan John Bennett yang sampai sekarang tak ada jalan penyelesaian ni. Tak tahu siapa yang melakukannya. Pembunuhan terhadap seorang anak gadis yang bernama Arushi Talwar yang baru berusia 14 tahun berlaku pada tahun 2008 di India. Bukan saja Arushi yang dibunuh, tetapi pembantu rumahnya yang bernama Hemraj Banjade berusia 45 tahun turut dibunuh. Mereka ditemui mati pada 15 Mei 2008 di kediaman Arushi dan juga ahli keluarganya yang lain. Kes tu memang mendapat liputan yang sangat meluas dan seluruh rakyat India pada masa tu nak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tu dan apa sebenarnya yang terjadi kepada Arushi dan pembantu rumah dia. Bila mayat Arushi ditemui pada 16 Mei, Hemraj yang ketika itu tiada di rumah dijadikan suspek. Tapi tak berapa lama selepas tu, mayat Hemraj pula ditemui di atas teres dekat rumah tu. Pelik kan kisah ni? Selepas Hemraj terlepas daripada tuduhan sebab dia pun mangsa kan, pihak polis pun mengesyaki kemungkinan pembunuhan itu dilakukan oleh ibu bapa Arushi sendiri yang pada malam kejadian berada dalam rumah yang sama. Kedua-dua ibu bapa Arushi ni sebenarnya seorang doktor. Ayahnya bernama Dr. Rajesh Talwar dan ibunya bernama Dr. Nupur Talwar. Sebelum kita pergi kepada pembunuhan dan kronologi kejadian, cek dulu background Arushi. Arushi Talwar dilahirkan pada 24 Mei 1994 dan merupakan satu-satunya anak tunggal kepada pasangan Dr. Gigi yang aku cakapkan tadi, Dr. Rajesh dan juga Dr. Nupur. Diorang satu family ni tinggal dekat apartmen Sektor 25 Noida, Uttar Pradesh di India. Pasangan ni ada buka klinik gigi. Klinik ni dibuka hasil usaha sama pasangan ni dengan rakan diorang yang bernama Anita dan juga Praful Durrani. Jadi Anita dan Praful ni suami isteri. Diorang ni pun tinggal dekat bandar yang sama, dekat dengan perumahan Rajesh dan juga Nupur. So dekat klinik diorang tu ada shift. Anita dan Rajesh akan bertugas dekat klinik tu di antara pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Sementara Nupur dan Praful pula akan bekerja sekitar pukul 5 hingga 7 petang. Yang peliknya kenapa macam tukar pasangan macam tu kan? Kenapa tak kerja husband and wife? Pasangan Rajesh dan juga Nupur Talwar, diorang ni ada hire seorang pembantu rumah untuk menguruskan rumah tu. Macam masak-masak, kemas rumah yang bernama Hemraj Banjade. Secara intinya dekat rumah tu ada Rajesh, Nupur, Arushi dan juga Hemraj. 4 orang semuanya. Kita berbalik pula kepada kronologi kejadian. Jadi aku nak cerita kat korang tentang kejadian yang berlaku sebelum pukul 9 malam pada 15 Mei. Kita flashback dulu. Pada 15 hari bulan 5 ataupun 15 Mei 2008, Nupur pada waktu tu bekerja dekat klinik tu pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 1 petang. Pukul 1.30 petang pula, dia pun pergilah ambil Arushi dekat sekolah. Diorang pun baliklah semula ke rumah, makan-makan. Lepas tu Nupur ni pergilah sambung balik pergi klinik dan tinggallah Arushi seorang diri dekat rumah. Nupur pulang daripada kerja tu pada pukul 7.30 malam. Pada hari tersebut sebenarnya suami dia ni ada kerja dekat luar. Dia terpaksa mengajar budak-budak kolej daripada pukul 8.45 pagi sehingga pukul 3.30 petang. Pada hari tu memang masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing. Betul-betul busy. Lepas mengajar budak-budak kolej, Rajesh pun sambung pergi dekat klinik balik dan dia pulang pada pukul 8.30 malam. Sekarang ni aku nak cerita dengan korang kejadian yang berlaku pada pukul 9 malam sehinggalah pukul 10 malam.
Rajesh dan juga pemandunya yang bernama Umesh Sharma sampai di rumah pada pukul 9.30 malam. Bila dah sampai dekat apartmen, pemandu dia pun turunkan Rajesh dekat depan apartmen mereka. Sebab dekat apartmen diorang tu tak ada garaj, jadi tak boleh nak parking kereta lah. Diorang memang akan selalu parking kereta dekat dengan rumah keluarga Nupur. Kira rumah keluarga Nupur tu tak jauh daripada apartmen yang diorang duduk tu lah. Dalam lebih kurang 15 minit macam tu je lah kalau jalan kaki. Pukul 9.40 selepas driver dia parking kereta dekat garaj rumah keluarga Nupur, dia pun sampailah semula ke apartmen keluarga Talwar untuk menyerahkan kunci dan juga beg milik Rajesh. Masa tu, Umesh ni nampak yang Hemraj pada ketika itu sedang menyediakan makan malam. Pada masa tu juga, driver ni nampak Nupur dan juga Arushi sedang duduk dekat meja makan. Dan Rajesh tengah keluar daripada bilik dia. Boleh dikatakan yang driver ni adalah outsider ataupun orang luar yang terakhir melihat Arushi dan juga Hemraj dalam keadaan masih hidup. Antara jam 10 malam sehinggalah pukul 11 malam. Menurut kata Rajesh dan juga Nupur ni, selepas diorang makan malam, mereka berdua pun masuk ke dalam bilik Arushi untuk bagi kejutan. Diorang dah siap-siap beli satu kamera Sony digital untuk dihadiahkan kepada anak perempuan mereka lah. Mulanya diorang plan nak bagi hadiah ni pada hari jadi Arushi, iaitu pada 24 Mei. Tapi last-last diorang pun decide, okay, tak apalah, kita bagi awal. Nak bagi surprise sikit. Setelah kamera tu diserahkan kepada Arushi, dia sangat happy lah. Dia sempat klik beberapa keping gambar dia dan juga ibu bapa dia pada malam tu. Dan gambar terakhir yang diambil iaitu tepat pada pukul 10.10 malam. Apa yang berlaku di antara jam 11 hingga 12.30 malam? Menurut pasangan ini, sekitar pukul 11.30 malam, Rajesh ni dia menyuruh isteri dia untuk tutup switch internet yang berada dalam bilik Arushi. Bila Nupur masuk ke dalam bilik Arushi, dia tengok anak dia tu sedang membaca buku. Buku Chetan Bhagat yang bertajuk The Three Mystics of Life. Lepas tutup switch internet yang ada dekat bilik anak dia tu, Nupur pun baliklah semula ke bilik untuk tidur. Meninggalkan Arushi yang pada ketika itu tengah baca buku. Sepanjang waktu tu, Rajesh dia belum tidur lagi. Ada kerja-kerja lagi yang dia perlu settlekan, dia tengah search internet. Selepas pukul 12.30 malam pula, salah seorang kawan baik Arushi yang bernama Anmol cuba untuk call Arushi tapi tidak ada jawapan. Dan bila tak ada jawapan tu, dia pun message. Tapi message tu tak sampai kepada Arushi. Setelah dilakukan siasatan, internet yang digunakan dalam rumah Talwar pada ketika itu berakhir pada pukul 12.08 pagi. So berdasarkan itu, polis mengesyaki kemungkinan Rajesh sedang melayari internet sehingga pukul 12.08 pagi. Pihak polis mengesyaki pembunuhan itu berlaku di antara pukul 12 sehingga pukul 1 pagi. Arushi dan Hemraj dibunuh di antara waktu tu. Pada pagi 16 Mei 2008, pembantu rumah mereka yang seorang lagi bernama Bharati Mandal bunyikan loceng dekat rumah mereka sekitar pukul 6.15 pagi. Bila loceng tu dia dah bunyikan banyak kali tapi masih tak ada jawapan, mulalah berasa pelik sebab kebiasaannya Hemraj akan bukakan pintu. Bharati Mandal tu merupakan orang gaji yang baru saja 6 hari bekerja dalam keluarga Talwar. Dia orang ambil Bharati ni sebab untuk membantu Hemraj melakukan kerja-kerja seharian. Dia cuba lagi bunyikan loceng tapi tidak berhasil, tak ada jawapan dan dia cuba tolak pintu gate. Tapi pintu tu dikunci. Bila dah banyak kali bunyikan loceng, tak ada jawapan, akhirnya Nupur keluar dalam keadaan yang masih mamai. Dan diorang berkomunikasi daripada luar. Nupur bagi tahu kepada Bharati dia tak dapat buka pintu tu sebab pintu tu berkunci daripada luar. Mungkin Hemraj keluar kot. So kamu tunggulah dalam 5 ataupun 10 minit. Sekejap lagi dia balik lah tu. Bharati ni pun cakaplah kepada Nupur. Macam ni lah puan ada kunci pendua tak? Kalau puan ada, puan lemparkan kunci tu dekat bawah and then saya akan sambut. Nupur pun bergegaslah ambil kunci dan baling kunci tu daripada atas apartmen tu kepada Bharati tadi. Tapi si Nupur ni cuba juga untuk menghubungi Hemraj. Banyak kali dia call. Tak angkat juga sampailah telefon tu terus dimatikan. Memang sesuatu yang tak pernah berlaku lagi sepanjang Hemraj bekerja dekat rumah tu. Pada masa tu, Rajesh tiba-tiba terbangun dan dia terkejut apabila melihat ada satu botol whisky dekat atas meja makan. Dia terkejut dan tertanya-tanya siapa pula yang minum whisky lepas tu letak kat atas meja ni. Sebab setahu diorang Hemraj ni tak minum whisky. Bila alarm bunyi, diorang pun nak kejutkan Arushi daripada tidur. Untuk pengetahuan korang, pintu bilik Arushi ni dia self-locking. Kebiasaannya berkunci. Pintu hanya boleh dibuka daripada dalam dan kalau nak buka daripada luar, kena ada kunci.
Tapi yang peliknya, pada pagi tu pintu bilik Arushi tidak berkunci dan diorang boleh tolak macam tu je. Bila diorang masuk je kat dalam bilik, diorang tengok mayat Arushi terbaring kat atas katil. Pada masa tu Rajesh dah menjerit dan meraung dan Nupur pula senyap sekejap kerana terlalu terkejut. Pembantu rumah tadi pun bergegas naik ke atas dan buka kunci tu daripada luar. Bila dia masuk, dia nampak Rajesh dan Nupur sedang menangis. Mayat Arushi yang ada kat atas katil tu ditutup dengan kain selimut. Leher dia dikerat. Memang agak ngeri jugalah. Darah pun memang sangat banyak keluar sehingga cadar tu basah. Pada masa itu, pasangan Talwar terus menyalahkan Hemraj sebab ketika itu Hemraj tidak ada di rumah. Masa tu dah kecoh dah semua. Jiran-jiran semua dah sampai dekat rumah diorang. Diorang pun call lah kawan-kawan, keluarga untuk bagi tahu kejadian ni. Terlepas pada tu, barulah diorang call polis. Bagi aku, kalau kejadian macam ni berlaku, sepatutnya tindakan kita yang paling utama sekali call polis dulu. Betul tak? Bila polis sampai, korang bayangkan ada 15 orang dalam rumah tu dan lebih kurang 5 hingga 6 orang sedang berada dalam bilik Arushi mati dibunuh. Sepatutnya lah, setahu aku, kalau ada kes-kes pembunuhan macam tu, tidak ada orang luar ataupun sesiapa saja masuk ke tempat kejadian kecuali polis. Sebab nanti takut mengganggu pula hasil siasatan. Mereka juga tak boleh sentuh apa-apa pun dekat situ. Lebih kurang pukul 8.30 pagi, mayat Arushi dihantar ke hospital untuk dijalankan postmortem ataupun bedah siasat. Rajesh pada ketika itu memang mati-mati menuduh Hemraj dan dia telah menawarkan wang tunai yang banyak kepada pihak polis sekiranya berjaya menangkap Hemraj. Tapi tuduhan itu akhirnya tidak berasas kerana pada hari yang sama, Hemraj juga ditemui mati di atas teres dengan kesan kelar di leher dan kepalanya dipukul. Siasatan kepada kes ni sebenarnya tak berjalan lancar dan terpaksa mendapatkan bantuan daripada CBI. Bila pihak CBI sampai dekat tempat kejadian, banyak bukti-bukti yang telah dimusnahkan akibat kecuaian pihak polis sendiri. Sikap pihak polis yang tidak peka ketika melakukan siasatan menjadikan kes ini semakin rumit untuk diselesaikan. Setelah bedah siasat dijalankan, Arushi meninggal dunia kerana dipukul di kepala dipercayai menggunakan benda yang keras. Contohnya macam kayu golf. Dan lehernya dikerat tersangat dalam dan juga panjang keratan tu. Hemraj pula dipukul di bahagian kepala menggunakan kayu golf, juga dikerat lehernya. Menurut orang ramai yang mula-mula menjumpai mayat Hemraj, terdapat beberapa helaian rambut di dalam mulut Hemraj pada ketika itu. Tapi polis memang tak peka dan diorang tak cek betul-betul. Geram pula kan. Sebab banyak kemungkinan yang boleh berlaku. Kemungkinan tu rambut si pembunuh. Siasatan demi siasatan dijalankan, akhirnya diorang pun melakukan siasatan di dalam bilik Hemraj. Dalam bilik tu ada beberapa botol arak dan polis buat spekulasi bahawa pada malam kejadian bukan Hemraj sahaja yang berada dalam bilik tu. Kemungkinan ada 2-3 orang lagi. Kerana tekanan katil yang ada dalam bilik tidur Hemraj tu terlalu ke dalam. Macam ada ramai-ramai orang yang baru duduk je dekat situ. Keadaan dalam rumah tu pun tidak menampakkan ada sebarang pecah masuk ataupun apa. Pembunuh tu dikatakan memang sangat familiar, sangat mengenali keadaan rumah keluarga Talwar. Dikatakan mereka masuk bukan secara paksaan. Bila diorang siasat ke dalam tandas Hemraj pula, didapati terdapat urin ataupun air kencing lebih daripada seorang. Salah seorang yang dijadikan suspek adalah bekas pembantu rumah keluarga Talwar. Bekas pembantu rumah ini juga pernah bekerja di klinik Talwar selama 10 tahun. Pembantu rumah yang dijadikan suspek itu bernama Vishnu. Vishnu ni kadang-kadang bila dia pulang ke kampung, dia akan mencari orang ataupun daripada ahli keluarga dia sendiri untuk menggantikan tempat dia bekerja bersama keluarga Talwar. Ada satu masa dia balik ke kampung sampai 8 bulan dan dia minta Hemraj untuk menggantikan tempat dia. Bila dia balik semula, dia dipecat oleh Rajesh dan Rajesh mengekalkan kedudukan Hemraj sebagai pembantu rumah dekat rumah tu. Atas sebab tu, polis buat spekulasi mungkin dia berdendam dengan keluarga Talwar dan juga Hemraj. So, dia bunuh Arushi dan Hemraj. Tapi, polis tidak berjaya mencari bukti untuk mengaitkan Vishnu dan pembunuhan tu sebab ketika kejadian, dia berada di Nepal. So, dia pun terkeluarlah daripada senarai suspek. Suspek kedua adalah ibu bapa Arushi sendiri iaitu Rajesh dan juga Nupur. Polis mengesyaki mungkin pembunuhan itu dilakukan oleh mereka. Kalau difikir secara logik, jarak di antara bilik Rajesh dan Nupur
dengan bilik Arushi hanya beberapa langkah atau tapak saja. Jadi mustahillah diorang tak dengar apa-apa ketika pembunuhan tu berlaku. Tapi pasangan ni bagi tahu yang aircon dalam bilik mereka tu telah rosak. So dia mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Mereka memang tak dapat dengar apa-apa pada malam kejadian. Tambahan pula diorang tidur sangat-sangat nyenyak sebab terlalu letih. Sebab yang kedua mengapa mereka dijadikan suspek, sebab polis mengatakan tidak ada tanda-tanda pecah masuk dalam bilik Arushi yang selalunya akan dikunci pada waktu malam. Macam yang aku cakap dekat korang tadilah, pintu bilik Arushi ni safe locking. Kalau kita nak buka daripada luar, kita kena ada kunci. Dan kunci pintu bilik Arushi tu kebiasaannya berada bersama Nupur. Nupur akan pegang kunci tu dan dia letakkan di sebelah bantal tempat dia tidur. Pasangan tu tak boleh explain macam mana pembunuh tu boleh masuk dan ambil kunci yang ada bersebelahan dengan Nupur. Kunci pintu bilik Arushi ditemui di ruang tamu selepas pembunuhan tu berlaku. Pihak polis juga mengesyaki yang pasangan ni merancang untuk menuduh Hemraj sebab berkali-kali Rajesh menyuruh pihak polis untuk mencari Hemraj sebelum mayat Hemraj ditemui di atas teres. Menurut beberapa orang yang hadir di tempat kejadian, pasangan ini tidak menampakkan rasa sedih yang keterlaluan. Mereka malah kelihatan gugup apabila disoal siasat oleh pihak polis. Dan beberapa hari sebelum kejadian juga, Hemraj ni dia ada bagi tahu pada salah seorang rakan dia yang dia berada dalam ketakutan dan berasa diri dia tu diancam. Berkemungkinan pihak polis syak yang Hemraj ni tahu tentang hubungan sulit yang berlaku di antara Rajesh dan juga Anita, iaitu rakan kongsi pasangan ni di klinik tersebut. Mungkinan Rajesh mengugut Hemraj untuk tak bagi tahu sesiapa pun. Tapi setelah disoal siasat, Anita menyangkal yang dia mempunyai hubungan sulit dengan Rajesh. Kenyataan Anita tu disokong oleh suaminya sendiri, Praful. Mereka cakap yang mereka ni sangat rapat dengan pasangan keluarga Tanwar dan tak mungkin perkara tu berlaku. Suspek ketiga yang bernama Tadarai dan juga Rajkumar. Menurut pasangan Talwar, idea yang mengatakan Rajesh mempunyai hubungan sulit dengan Anita bermula daripada Tadarai, iaitu pembantu di klinik Rajesh. Rajesh cakap 2 hari sebelum pembunuhan tu berlaku, dia ada marah kepada Tadarai ni sebab dia buat kerja tak betul. Kenyataan tu disokong oleh Anita yang bekerja pada hari yang sama. So dia nampaklah yang Rajesh tu marah dekat Tadarai pada masa tu. Bukan itu saja, driver Rajesh yang bernama Umesh tu, dia pun ada terdengar perbualan di antara Hemraj dan juga Tadarai. Diorang berdua ni bercakap kuat-kuat dalam bahasa Nepal, lebih kurang macam ni lah. Tadarai tu cakap, kenalah tu nanti tu Rajesh tu. Tak apa, aku akan deal dengan dia. Polis mengesyaki kemungkinan pada malam kejadian, setelah semuanya masuk ke bilik, Hemraj mengajak Tadarai dan seorang lagi rakan mereka yang bernama Rajkumar untuk minum dan berbual-bual di dalam bilik dia. Jadi mungkinlah dalam keadaan mabuk, timbullah perasaan nak membalas dendam terhadap keluarga Talwar. Kes ni memang susah nak diselesaikan sebab tak ada evidence ataupun bukti yang kukuh untuk sabitkan kesalahan terhadap suspek-suspek yang aku bagi tahu tadi. Dalam proses siasatan, pasangan Talwar, Rajesh dan Nupur telah dimasukkan ke penjara dan akhirnya mereka dibebaskan. Sebab macam aku cakap tadi, tak ada bukti-bukti yang kukuh untuk menyabitkan kesalahan. Begitu juga dengan Tadarai dan juga Rajkumar tadi. So sampai sekarang kes tu remain unsolved, tidak dapat diselesaikan. Kesian Arushi kan baru 14 tahun. Dah kena pula kejadian yang menyayat hati macam tu. Pula tu beberapa hari je lagi dia nak sambut birthday dia. Dan salah satu punca kenapa kes ni gagal diselesaikan, aku rasa sebab ketidakpekaan dan kelembapan pihak polis untuk menyelesaikan kes ni. Mungkin kalau diorang lebih alert ataupun diorang lebih peka, so dalam beberapa hari je kot kes ni dapat diselesaikan. Tapi bagi korang, siapa pembunuh sebenar Arushi? Pendapat korang lah. Komen kat bawah. Okey korang, sampai sini saja cerita yang aku nak kongsikan pada korang. Kalau korang ada cadangan cerita, korang boleh komen dekat bawah. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification. Okey? Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.